Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Saya Ahmad Amirov bin Ahmad Burhan dari kumpulan E3 ingin membentangkan tajuk FYP kami iaitu Multi-Shape Lightweight Interlocking. So, pada slide pertama menunjukkan ahli kumpulan kami. Pertama ialah CG Hudson Sinion, kedua ialah Ariko John Jimmy dan ketiga ialah saya Ahmad Amir bin Ahmad Burhan. Untuk supervisor kami punya FYP project ialah Syed Muayyad Makbul bin Syed Ali. So, untuk pengenalan, pencemaran alam sekitar merupakan isu yang tidak dapat dielakkan. Dalam hal ini, sektor kelapa sawit mendapat kritikan atas ketidaklestarian sebagai sebuah industri. So, multi-shape lightweight interlocking ialah ini dihasilkan untuk menggantikan interlocking sedia ada bagi mengurangkan kos pembuatan dan pencemaran dari sektor kelapa sawit. So, penyambatan masalah pertama ialah pemprosesan minyak kelapa sawit adalah perkara yang tidak dapat dielakkan, menghasilkan sisa industri dalam pelbagai bentuk dan elemen meliputi pepejal, cecair dan gas. Contohnya ialah tempurung kelapa sawit daripada harian Metro 2019. Next ialah interlocking sedia ada berkos tinggi. So, menurut Fauzi HBP 89, kiraan kos meter square interlocking concrete paver 2012. So, interlocking bilangan 1 meter square bersama 45 nos. So, kos 1 biji ialah 80 sen per nos. So, kos bahan 1 meter square bersama kita darab dengan kos 1 biji nos ialah 80 sen kali 45 nos, kita akan dapat dalam RM36. Next ialah interlocking sedia ada berat. So, menurut Sarjana Stone Premium Building Material, berat purata average untuk interlocking sedia ada ialah dalam 3 kilo hingga ke 5 kilo lebih. So, kami punya matlamat ialah untuk mengurangkan berat dan untuk mengurangkan sedikit kos dalam pembuatan interlocking paver kami. So, itu saja daripada saya serahkan kepada CG Hudson. Seterusnya adalah objektif kajian, di mana objektif yang pertama adalah kami mereka bentuk multi-shape lightweight interlocking dengan nisbah yang berbeza, dan yang kedua adalah menghasilkan interlocking yang bersumberkan bahan terbuang yaitu tempurung kelapa sawit, dan yang ketiga kami membandingkan resapan air, kekuatan mampatan, slip and skid resistant, dan juga ketumpatan antara multi-shape lightweight interlocking dengan interlocking yang sedia ada. So, untuk metodologi kajian, ini adalah carta alir yang kami gunakan untuk menghasilkan projek kami ini. So, yang pertama kami membuat kajian tentang projek kami, dan yang kedua adalah kami mereka bentuk multi-shape lightweight interlocking. Seterusnya kami membuat proses penghasilan multi-shape lightweight interlocking. Setelah kami menghasilkan, kami membuat uji kaji. Selepas membuat uji kaji, kami mengumpul data dan membuat analisis data. Selamat sejahtera, nama saya Ariko John Jimmy, nomor metrik 07DKS19F1042. Slide ini menunjukkan dapatan kajian bagi proyek yang telah dijalankan oleh kami. Graf menunjukkan hujan resapan air untuk 14 hari. Nilai yang tertinggi adalah 9.2% bagi nisbah 144 dan nilai yang terendah adalah 5.9 bagi nisbah 171. Selepas itu, graf ini menunjukkan purata hujan kegelinciran bagi setiap nisbah. Nilai yang tertinggi adalah 37.2 bagi nisbah 153 dan nilai yang terendah adalah 18 bagi nisbah 171. Graf ini pula menunjukkan ketumpatan bagi setiap nisbah. Nilai yang tertinggi adalah 1.748 bagi nisbah 153 dan nilai yang terendah adalah 1.689 bagi nisbah 162 dan 144. Kesimpulannya, objektif bagi proyek akhir tahun ini dapat kami jalankan dengan panduan daripada skop yang telah dihasilkan oleh kami pada semester 4 yang lalu. Selain itu, data-data untuk proyek ini telah kami kumpulkan seperti hujan resapan air, hujan kegelinciran, dan hujan ketumpatan. Namun, terdapat satu ujian lagi yang belum dijalankan, yaitu ujian kekuatan mampatan atas sebab belum sampai tempo kematangan blok cube. Data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai maklumat tambahan kepada orang lain sekiranya menggunakan bahan yang sama untuk kajian, yaitu tempurung kelapa sawit. Akhir sekali, kajian ini adalah untuk menentukan kesesuaian tempurung kelapa sawit sebagai bahan pengganti bagi pasir dalam PV block. Cadangan, memastikan tempurung kelapa sawit dikeringkan sebelum membuat campuran, membuat corak atau bunga di permukaan blok bagi mengelakkan permukaan licin dan menambah geseran,
Akhir sekali, mewarnakan blok dengan warna yang terang dan menarik agar dapat dilihat oleh pengguna. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.